berkenaan dengan penulisan wasiat dan hibah. Jadi kenapa Majlis Agama Islam pun sekarang ni ke hadapan untuk membantu umat Islam di Selangor khususnya supaya mereka celik tentang pusaka dan celik tentang wasiat, kerana kalau data yang dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa tahun lepas, harta pusaka yang terbeku di Malaysia ni tuan-tuan, ni data tahun lepas lah yang saya dapat daripada sumber yang sahih. Dia punya harta pusaka yang terbeku di Malaysia nilainya lebih kurang 70 bilion. 70 bilion. Dan isunya, ni isunya ni. Daripada 70 bilion itu tuan-tuan, 90% orang Islam punya. Itu yang pelik. Sedangkan dalam Quran dah sebut tentang ilmu tentang pusaka, ilmu tentang faraid, ilmu tentang wasiat, ilmu tentang hibah. Dalam Quran Allah dah sebut dah. Jadi kenapa 90 bilion tu, 70 bilion tu 90% orang Islam punya yang terbeku. Jadi apabila maksudnya terbeku tu macam mana tuan-tuan? Maksudnya tak boleh nak dimanfaatkan dari segi ekonomi lah. Dipindah milik tak boleh, diwariskan kepada yang hidup tak boleh. Jadi dia terbekulah. Duduk kat mana? Duduklah dekat, kalau duit harta tu dekat bank, duduklah dekat bank. Kalau harta tu tanah tu ada kat kampung tu, dia masih duduk kat pejabat tanah lah, tak boleh nak pindah milik kepada yang hidup. Kalau harta kereta contohnya, tuan-tuan tak boleh nak pergi pejabat JPJ nak tukar nama. 90% orang Islam punya. Pelik kan tuan-tuan? Apa yang tak cukup pada orang Islam ni? Sedangkan peraturan dari segi undang-undangnya dah ada, perintah daripada Allah dah ada dah, perintah daripada Nabi SAW pun dah ada dah. Tapi kenapa masih lagi berlaku? Sebab itu Majlis Agama Islam dia mengambil inisiatif lah tuan-tuan untuk mempromosikan, menggalakkan umat Islam di Malaysia ni tulis wasiat. Atau satu lagi yang disebut sebagai hibah, penulisan hibah. Kerana dua instrumen ini tuan-tuan, ia dapat membantu menyelesaikan banyak masalah. Terutamanya harta yang ditinggalkan oleh orang Islam apabila dia meninggal dunia. Dan kenapa orang bukan Islam dia tak ada masalah? 10% je yang terbeku. Kenapa? Tuan-tuan kalau ada sahabat-sahabat, kawan-kawan orang bukan Islam, cuba tanya mereka. Kalau dulu bapaknya mati contohnya, kenapa tak ada masalah harta bapaknya boleh berpindah kepada si anak dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang orang kata tak lama lah tuan-tuan, lebih kurang 6 bulan, setahun dah boleh pindah milik. Sedangkan orang Islam punya bertahun-tahun. Mungkin tuan-tuan kat sini pun yang terlibat kot, bertahun-tahun tak pindah milik lagi, tak dapat mewarisi daripada orang yang sebelumnya. Sebab orang bukan Islam, dia celik wasiat. Mereka semua buat wasiat. Mereka buat wasiat. Jadi apabila mereka buat wasiat, apabila dia mati tuan-tuan, dia meninggalkan satu dokumen yang mana dokumen tersebut memberi kuasa kepada pihak tertentu untuk melaksanakan tanggungjawab. Kalau tuan-tuan pernah tengok filem Tiga Abdul. Tiga Abdul. Macam mana Abdul Wahab ketika mana mimpi, ketika dua abangnya sudah ditipu tuan-tuan. Dia dapat mimpi suruh jumpa Sulaiman Aklaken. Kan? Kita tengok duk ketawa aja kadang benda, tapi mesej yang disampaikan. Dia jumpa Sulaiman Aklaken. Rupanya Sulaiman Aklaken ni adalah orang yang diberi amanah oleh Siddiq Sigaraga. Siddiq Sigaraga waktu hidup dia buat wasiat. Dia buat wasiat kepada Abdul Wahab. Jadi disumpah Sulaiman Aklaken tu siapa? Dia peguam. Dia adalah wasi yang dilantik melalui wasiat. Dialah yang menjalankan tanggungjawab. Akhirnya dengan wasiat tersebut dia dapat selamatkan harta peninggalan Siddiq Sigaraga dan dia dapat menyelamatkan keluarga Siddiq Sigaraga, Tiga Abdul daripada berantakan. Akhirnya dapat berdamai semula. Itu peranan. Sebab hari ini dalam masyarakat adik-beradik bergaduh,
Kalau tempat saya tuan-tuan ada yang abang halau adik, kau keluar daripada tanah aku, berlaku. Dekat Meru pun banyak juga berlaku. Saya tak boleh nak ceritalah. Adalah banyak berlaku. Dan 20 tahun, 30 tahun urusan harta pusaka ni tak berjalan. Sebab apa? Sebab banyak alasan. Sebab itu antara kajian yang dibuat, tuan-tuan, kajian yang dibuat bahawa wasiat itu merupakan salah satu daripada instrumen yang dapat menyelesaikan. Sebab kita kena faham. Perkara faraid ini benda yang wujud dalam Al-Quran. Benda yang wujud dalam hadis Nabi SAW. Anak laki, anak perempuan dapat 1/2, anak perempuan kalau lebih daripada seorang dapat 2/3. Agak-agak tuan-tuan, benda faraid ini dia boleh berjalan sendiri ke pejabat tanah? Dia boleh berjalan sendiri ke tuan-tuan? Tak. Dia kena perlu pentadbiran. Jadi pentadbiran itu macam mana caranya? Itulah yang dikatakan pentadbiran dengan cara wasiat. Itu maksudnya perancangan. Baik, itu antara mukadimah lah tuan-tuan. Kalau sebelum tu kita lihat balik di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim." Sesungguhnya hartamu dan anak pinakmu hanyalah ujian bagimu dan di sisi Allah akan mendapat pahala yang besar. Maksudnya harta yang kita ada tuan-tuan, anak-anak yang kita ada, semua itu adalah ujian dan itu adalah fitnah. Maksudnya harta kita ni kalau kita uruskan cara baik, insya-Allah dia akan memberi pahala kepada kita. Tapi kalau kita gagal uruskan cara yang terbaik nanti tuan-tuan, apabila kita mati, takut akan menjadi fitnah kepada kita. Sebab apa? Anak-anak yang kita tinggalkan duk bergaduh, berebut harta. Ini yang berlaku. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dah sebut di dalam surah At-Taghabun. Dah bagi tahu dah. Di situ ada pahala, tetapi di situ ada dia punya musibah kalau kita gagal nak mengurus cara yang terbaik. Kemudian kita tengok di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-7, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla min aw kasur nasiban mafruḍa." Yang bermaksud bagi orang-orang lelaki ada hak bahagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bahagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, sama ada sedikit maupun banyak, ia menurut undang-undang peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak belajar ilmu faraid ini, antara objektifnya apa? Pertama objektifnya tuan-tuan, kita belajar ilmu faraid ini, kita nak tahu siapa itu yang dipanggil sebagai waris, orang yang berhak untuk memperolehi harta peninggalan si mati. Yang kedua, kita kena tahu juga daripada mana sandaran ilmu ni. Adakah ilmu faraid ini sandarannya daripada akal manusia semata-mata? Itu yang kita nak lihatlah nanti satu persatu. Pertama, yang dikatakan waris ini sumber dia punya sandaran ni tuan-tuan ada dalam Al-Quran. Tuan-tuan nanti kita boleh yang tu kita akan cara detail kemudian nanti, tapi tuan-tuan boleh nanti kalau balik buka di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-176. 3 ayat di dalam surah An-Nisa ni Allah Subhanahu wa taala menyebut secara detail. Yang ini disebut sebagai ayat ahkam. Ayat tentang hukum hakam yang Allah sebut secara jelas. Kalau kita lihat ayat ni tuan-tuan, kat situlah datangnya ilmu matematik. Kat situ disebut nombor pecahan, nombor pecahan yang dikatakan 1/2, 1/8, 1/6. Allah sebut dalam Quran. Maksudnya matematik ni Allah dah sebut dah. Dalam Quran dah Allah sebut nombor-nombor pecahan ni. Dan di dalam 3 ayat ni juga Allah sebut siapa waris-waris yang berhak untuk mendapat harta
peninggalan si mati. Yang tu tuan-tuan untuk permulaan boleh ulang kaji, tengok balik di dalam Al-Quran ayat surah An-Nisa. Persoalannya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala letak 3 ayat ni di dalam surah An-Nisa? Kenapa Allah tak letak di dalam ayat yang lain, surah yang lain? Surah Al-Baqarah ke, surah Ali Imran ke? Kenapa Allah letak di dalam surah perempuan? Sebab sebelum Islam datang pada masyarakat Arab Jahiliyah, wanita ini tidak mendapat hak, khususnya dari segi harta pusaka. Dinafikan hak mereka. Jadi apabila Islam datang, Allah Subhanahu Wa Taala angkat martabat wanita. Wanita dipandang mulia di sisi Islam dan Allah letakkan bahagian-bahagian wanita dalam harta peninggalan si mati. Tapi ada orang tanya, tapi Ustaz sikit. Kami perempuan dapatnya sikit. Tapi dapat sikit, tapi tetap. Sebab disebut cara jelas. Kurang tak boleh, lebih tak boleh. Sebab kalau perempuan dalam Quran, contohnya anak laki, anak perempuan, Quran sebut apa? Anak perempuan dia akan dapat 1/2 atau 1/4. 1/2 ataupun 2/3. Itu anak perempuan. Kalau isteri dia akan dapat 1/4 ataupun 1/8. Kalau ibu dia akan dapat 1/6, 1/3 atau dia boleh dapat 1/6 ataupun dia boleh dapat 1/3 baki. 1/3 baki ni tak ada dalam Quran. 1/3 baki ni adalah ijtihad yang dibuat oleh Saidina Umar Al-Khattab dalam kes Umratain. Itu satu-satunya kaedah dalam kes faraid ni, ijtihad sahabat. Okey. Lepas tu kalau cucu kemungkinan dia boleh dapat cucu perempuan, dia dapat 1/2 ataupun dapat 2/3. Wanita, golongan wanita walaupun nampak sedikit tapi bahagiannya tetap. Kita yang laki ni belum tentu lagi. Bahagian laki belum tentu. Anak laki ada dalam Quran dapat berapa? Tak ada. Sebab kita golongan lelaki ni nanti kita akan tengok bahagian waris, golongan lelaki ni di bawah kategori asabah. Apa makna asabah? Mendapat baki. Golongan perempuan ni disebut sebagai golongan ashabul furud. Maksudnya golongan yang bahagiannya disebut dalam Quran, dalam hadis secara tetap. Laki kita tak ada. Tuan-tuan tengoklah dalam Quran, anak laki, mana anak laki? Tak akan jumpa. Sebab dia asabah, baki. Kita golongan yang kedua. Maksudnya perempuan bahagian perempuan dah dihabiskan dulu, perempuan ambil dulu bahagiannya, ada baki, baru kita golongan laki yang ambil. Ada ketikanya nanti kita langsung tak dapat. Golongan asabah ni ada golongan yang apabila dia ada beberapa kes lah tuan-tuan, akhirnya golongan asabah ni langsung tak dapat. Jadi hakikatnya kenapa Allah letakkan ayat ni dalam surah An-Nisa? Kerana Allah nak mengangkat martabat kaum wanita. Allah angkat martabat kaum wanita. Yang duk pertikai itu golongan NGO, golongan Islam liberal ke apa tuan-tuan, itu biasalah. Mereka kata tak adil lah, perempuan dapat sikit, laki dapat banyak. Ada sebabnya kenapa perempuan dapat ini, laki dapat banyak, ada sebabnya. Tapi hakikatnya Islam jaga golongan wanita sebab disebut secara qat'i, secara mutlak di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Okey, baik. Itu sandaran hukum, sandaran ilmu faraid. Jadi apabila kita belajar ilmu faraid ni tuan-tuan, insya-Allah kita celik kepada faraid. Apabila berlaku kematian, macam mana kita nak urus? Macam mana kita nak urus? Cara nak urus dalam Quran tak sebut. Cara nak urus dalam Quran hanya sebut dalam berapa peratus. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Maksudnya pembahagian harta pusaka itu selepas dilaksanakan wasiat dan hutang-hutang si mati.
barulah pergi kepada waris. Hanya sekadar itu saja tuan-tuan. Tapi kalau kita lihat kepada realiti kita di Malaysia tuan-tuan, ni saya malam ni sebagai pembuka minda saja tuan-tuan. Sebelum kita masuk secara detail, insya-Allah pada bulan akan datang saya akan disediakan nota untuk tuan-tuan. Tapi tak adalah dalam bentuk buku tuan-tuan, sebab saya ada nota yang memang saya gunakan untuk pelajar saya di sekolah. Saya mengajar tingkatan 6 subjek syariah. Memang ilmu faraid ini salah satu daripada cabang dalam subjek syariah. Pelajar-pelajar kami tuan-tuan, dia belajar lebih kurang dalam 16 jam, kena jawab. InsyaAllah mereka boleh jawab. Kita paksa dia lah tuan-tuan. Waktu tu ada latihan, kena pengira apa semua, insyaAllah dia boleh lah. Jadi kalau tuan-tuan nak mahir pun kena paksa jugalah baru boleh inilah. Kalau kita boleh faham. Sekurang-kurangnya tuan-tuan kita dapat faham secara basic tu dah alhamdulillah lah. Okey, tak apa. Baik, itu berkenaan dengan ilmu apa yang ada dalam Al-Quran ni adalah suatu ilmu yang kalau tak ditakbir maka dia duduklah dalam Quran saja. Dia duduklah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara umumnya tuan-tuan, saya nak sebutlah di Malaysia ni tuan-tuan, sebelum tu tuan-tuan, ni sebab saya pun dilantik oleh Majlis Agama Islam tolong untuk mempromosikan ni ada pamphlet tentang wasiat dan hibah lah yang dibuat, yang ditawarkan perkhidmatan yang ditawarkan, bolehlah mana yang setakat mana yang cukup lah tu, yang perkhidmatan yang dibuat oleh Majlis Agama Islam, sama ada penulisan wasiat maupun penulisan hibah. Yang tu nanti kalau tuan-tuan nak tahu lebih detail boleh tanyalah insya-Allah. Okey, baik. Saya nak pergi kepada proses pentadbiran secara umum saja. Kalau secara detail takut tak sempat. Lepas Isyak ada kenduri tahlil kan tuan-tuan kan. Jadi azan saya kena berhentilah sebab nak menghormati uruf setempat. Okey, baik. Secara umumnya pentadbiran harta pusaka di Malaysia ni tuan-tuan, apabila berlakunya kematian, harta tadi itu automatik terbeku. Harta si mati ni akan terbeku secara automatik. Jadi contoh gini, ayah kita meninggal. Tuan-tuan, kalau ayah tu ada kad ATM, selepas 3 jam rasanya kalau tuan-tuan pergi bank, pergi ATM, tuan-tuan cucuk nak keluarkan duit, dia dah tak boleh dah. Dia dah tak boleh. Tapi kalau dia dah meninggal, belum daftar lagi dekat balai polis, yang tu tuan-tuan cepat-cepat cucuk, boleh keluarkan lagi. Tapi kalau tuan-tuan dah apa katanya, dah pergi balai polis, kita buat report. Kalau kita dah buat report tuan-tuan, dia terus stop. Tapi kalau sebelum sempat ada report tuan-tuan, yang tu kita boleh keluarkanlah. Okey, baik. Jadi apabila harta tu terbeku tuan-tuan, macam mana kita nak cairkan? Ini yang ramai orang tak tahu. Macam mana kita nak cairkan harta yang terbeku ni? Ini yang kadang-kadang orang kata, tak tahulah Ustaz macam mana nak buat itu, ini dan sebagainya. Baik, di Malaysia ni ada 3 institusi utama yang boleh mencairkan harta pusaka si mati. Plus satu lah, campur satu lagi, yang tu dia sebagai sokongan. Tapi yang 3 utama ni. Okey, yang pertama apa dia tuan-tuan? Amanah Raya Berhad. Amanah Raya Berhad ni satu syarikat amanah yang telah dulu asalnya di bawah kerajaan, di bawah pejabat peguam negara. Ini tempat saya mula-mula bekerja selepas keluar daripada universiti lah tuan-tuan. Amanah Raya Berhad. Saya dulu jaga harta amanah. Kalau orang Melayu Islam tengok yang paling kaya tu tahulah. Kalau orang Cina yang paling kaya tu kita tahulah siapa tuan-tuan. Kalau orang India yang paling kaya, Allah Akbar, 7 keturunan tak habis hartanya. Termasuklah kita orang Melayu, 7 keturunan tak habis hartanya. Baik, itu Amanah Raya Berhad. Amanah Raya Berhad dah diperbadankan di bawah Perbadanan Kementerian Kewangan. Dia terikat di bawah Akta Amanah Raya 1995. Okey, apa bidang kuasanya? Dia boleh mengeluarkan suatu surat perintah harta peninggalan si mati dengan syarat harta peninggalan si mati itu dalam bentuk harta alih dan nilainya tidak lebih daripada 600,000. Maksudnya duit saja, saham saja. Tapi nilainya tidak lebih daripada 600,000.
Jadi kalau tuan-tuan si mati itu hartanya hanya harta alih saja. Harta alih ni harta apa? Harta yang boleh dialih-alihkan. Contoh kita ada kereta, kita ada motor. Nak tukar hak milik kereta motor tu, nak macam mana? Pergi JPJ je? Tak boleh. Dia kena pergi pejabat amanah raya. Kita buat proses, apa dokumen yang diperlukan, nanti dia akan keluarkan satu perintah. Maksudnya perintah pembahagian harta si mati sipulan. Siapa dia punya ni, semua adalah nanti. Itu. Nilainya tak lebih 600,000 harta alih. Itu amanah raya Berhad. Kalau di Selangor hanya ada kat Shah Alam saja, dekat sebelah TM Telekom Malaysia tu, dekat Seksyen 14, amanah raya Berhad. Yang kedua JKPTG, Jabatan Ketua Pengarah dan Galian, yang mana dia berkuasa untuk mengeluarkan satu perintah pembahagian harta peninggalan si mati yang nilainya, tuan-tuan, berapa nilainya? Nilainya tidak lebih 2 juta. Yang mana harta itu hanya harta yang melibatkan harta alih dan harta tak alih. Harta alih dan harta tak alih. Harta tak alih ni apa? Tanah, rumah, bangunan. Maksudnya tuan-tuan ada tanah, ada rumah, ada bangunan, tu automatik akan pergi kepada JKPTG lah. Dia diikat di bawah Akta Pembahagian Pusaka Kecil 1955. Maksudnya apa, tuan-tuan? Sebelum merdeka, akta tu dah ada. Tapi saya dah tengok akta tu, tuan-tuan. InsyaAllah, Alhamdulillah, walaupun dia dibuat oleh British, tapi dia 100% untuk orang Islam ikut Quran, ikut sunnah. Akta Pembahagian Pusaka Kecil 1955 ni, sebiji ikut dalam Quran, sebiji ikut dalam As-Sunnah, dalam pembahagian harta pusaka orang Islam. Tuan-tuan tak perlu risau. Okey, baik. Maksudnya kalau untuk lelaki gini, untuk perempuan gini, semua ada. Yang tu tak payah risaulah, insya-Allah. Okey. Yang ketiga, mana dia institusi yang ketiga yang terlibat? Adalah Mahkamah Tinggi Sivil. Mahkamah Tinggi Sivil ni dia terikat di bawah Akta Probet dan Pentadbiran 1959. 2 tahun selepas merdeka, akta ni diwujudkan. Dan nilai hartanya, sama ada harta alih ke, harta tak alih ke, ataupun gabung dua-duanya, nilainya 2 juta ke atas. Tuan-tuan kena pergi Mahkamah Tinggi Sivil. Okay. Itu institusi yang terlibat untuk mengeluarkan perintah pembahagian pusaka. Bagaimana pula dengan Mahkamah Syariah? Mahkamah Syariah dia tidak ada kuasa untuk mengeluarkan perintah pembahagian. Mahkamah Syariah dia hanya ada kuasa untuk apa? Pertama, keluarkan sijil faraid. Waris duduk bertikai. Kau waris ke? Bukan. Kau bukan waris lah. Kau dulu, kau bukannya anak bapa ni, kau anak. Duduk bergaduh, waris bergaduh. Jadi pergi Mahkamah Syariah, minta perintah sijil faraid. Nak tentukan kalau si mati ni siapa warisnya. Dan berapa dia punya kadar bahagiannya ataupun fardunya. Itu kuasa Mahkamah Syariah. Yang kedua, peranan Mahkamah Syariah apa dia? Mengesahkan wasiat. Kalau kita duk buat wasiat, tuan-tuan, nanti proses pelaksananya akan disahkan dulu oleh Mahkamah Syariah, baru wasiat tu boleh dilaksanakan. Okey. Yang ketiga, apa peranan Mahkamah Syariah? Mengesahkan hibah. Kita buat hibah, tuan-tuan. Jadi kalau kita buat hibah, apabila nanti kita dah tak ada berlaku pertikaian, boleh pergi kepada Mahkamah Syariah untuk sahkan, untuk mempertikaikan hibah yang kita buat waktu kita hidup. Okey. Yang keempat, apa peranan Mahkamah Syariah? Mengesahkan status perkahwinan. Sebab kenapa nak tahu, nak dapatkan status perkahwinan? Kalau seseorang itu tidak disahkan statusnya. Contoh, dia mendakwa dia isteri kepada si mati. Apa buktinya isteri pada mati? Buktinya sijil nikah. Nak dapat sijil nikah tu macam mana? Kena dapat sahkan daripada Mahkamah Syariah. Sebab tu, tuan-tuan, orang yang kahwin di sepadan, di Thailand contohnya, dia kena bersedia dengan RM RM1,000. Pergi Thailand modal RM5,000, modal RM10,000. Balik kat Malaysia, balik kat Selangor, tuan-tuan,
kena buat laporan, kena buat orang kata menyerah diri di mahkamah syariah dan standby 1,000. Sebab apa? Kena bayar denda. Tak apa, 10,000 boleh keluar, kenapa tak boleh keluarkan 1,000? Sebab dengan bayar denda tadi tuan-tuan, mahkamah akan sahkan perkahwinan tadi dan insya-Allah apabila mahkamah sahkan, dapatlah sijil nikah. Kalau tuan-tuan tak bawa ke mahkamah syariah, sijil nikah tak ada. Satu lagi, nak mengesahkan status anak. Anak tu nak tahu, ni anak angkat ke, ini anak susuan ke, ni anak luar nikah ke, ini anak sah taraf ke, ini anak tidak sah taraf. Anak sah taraf, anak tidak sah taraf, layak ke dapat harta pusaka peninggalan bapanya? Anak sah taraf. Dapat ke tak? Tak dapat kan? Okey, kalau anak sah taraf, layak ke dia dapat harta peninggalan ibunya? Dapat ke tak? Dapat. Untuk ayah tak dapat, tapi untuk ibu dah dapat. Tapi kena sahkanlah benda tu. Tu antara peranan mahkamah syariah. Jadi inilah 3 institusi yang mana berperanan untuk mencairkan harta si mati tadi tu. Jadi kalau tuan-tuan, saya baru dapat satu kes lah tuan-tuan. Baru hari Isnin lepas, orang Sungai Pinang. Selepas saya kuliah dekat masjid kat Sungai Pinang, dia ada satu hamba Allah ni, dia buat proses. Isterinya dah meninggal, dia buat proses untuk cairkan harta pusaka. Cuma dia silap langkah. Dia pergi mahkamah syariah. Saya kata Tuan Haji sepatutnya tak perlu pergi mahkamah syariah. Sepatutnya kalau cerita Tuan Haji ni harta peninggalan isteri gini, sepatutnya Tuan Haji pergi JKPTG dulu. Dekat JKPTG tu apabila ada pertikaian tentang status waris, baru rujuk mahkamah syariah. Sebab JKPTG ni pun dia ada dia punya kemahiran dia. Pegawai-pegawainya ada kemahiran untuk menentukan status waris-waris si mati. Jadi Tuan Haji pergi ke mahkamah syariah dulu. Sebab nanti kalau Tuan Haji ke mahkamah syariah hanya dapatkan sijil faraid, dah keluar sijil faraid, boleh ke Tuan Haji sijil faraid tu Tuan Haji bawa geran tanah pergi pejabat tanah dengan sijil faraid tukar nama? Tak boleh Tuan Haji. Dia kata boleh. Kawan saya kata buat je nanti saya akan tolong. Saya kata kirim salam kat Tuan Haji. Tak boleh. Saya kata, peraturannya memang gitu. Dia kena mesti ada perintah pembahagian daripada 3 institusi ini. Baru boleh tukar hak milik. Sahabat saya petang tadi, dia kata, Ustaz, rotek kereta saya ni, cukai jalan kereta saya ni dah mati dah bulan depan. Lepas tu saya dah tak boleh lah nak renew cukai jalan. Sebab kereta ni nama bapaknya dah mati. Bapaknya mati bila? Tahun 2020, bulan pertama COVID. Bulan pertama COVID tuan dah mati. Dah waktu tu pejabat tutup, tak sempat nak proses apa tuan-tuan. Lepas tu dah mula proses, nak menyediakan dokumen je lebih kurang setahun. Lebih kurang dalam 6 bulan nak sediakan dokumen. Sebab apa tuan-tuan? Tanahnya ada 15 keping. Nilainya saya dah buat anggaran, nilainya mungkin dalam 45 juta lah. Yang tu saya kata kamu standby duit lebih kurang 40,000. Betul tuan-tuan? Sebab kat mana? Sebab dia kena pergi mana? Dia kena pergi mahkamah tinggi sivil. Pergi mahkamah tinggi sivil tuan-tuan, dia kena dapatkan perintah grant of probate. Kalau tuan-tuan pernah dengar lah grant of probate. Lepas tu dia punya prosesnya lebih kurang dalam 5-6 bulan. Dan kalau mahkamah tinggi tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh pergi sorang-sorang gitu. Dia kena lantik peguam. Itu je. Tapi kalau tuan-tuan buat wasiat, contoh awal, tuan-tuan dah tahu harta aku ni banyak ni, esok tak nak nyusahkan waris aku ni, tuan-tuan buat wasiat dengan MAIS, contohnya esok tuan-tuan meninggal dunia, MAIS nanti yang akan uruskan. Itu je. Anak-anak tak dengar. Sebab yang ni dulu arwah bapaknya dia tak sempat nak buat wasiat. Waktu tu pun dia tak tahu tentang wasiat kan. Tapi tak apa, yang dulu-dulu lah, yang penting proses tu dijalankan, ada caranya. Tapi saya kata kamu standby dalam 50,000, confirm. Sebab nanti kena bayar cukai dengan lembaga hasil lah, itu, ini dan sebagainya lah. Memang dia cukai itu biasalah tu tuan-tuan. Sebab nilainya terlampau, sebab dia lebih daripada 2
juta. Okey, baik. Sebab grant of probate ni tuan-tuan, dia punya perintah grant of probate daripada Mahkamah Tinggi nak keluarkan sekeping tu pun nilai pasaran yang diambil oleh peguam biasa dalam 4 ke 5 ribu. Surat sekeping je tu. Nilainya tu. Itu tuan-tuan pergilah mana-mana pejabat peguam ataupun tuan-tuan ada saudara kawan-kawan ke yang jadi lawyer, memang itulah nilainya kat mana-mana pun. Baik. Itulah situasi tuan-tuan tentang bagaimana gambaran yang dikatakan ilmu miras faraid yang ada di dalam Al-Quran dan juga yang ada di dalam negara kita dari segi pentadbirannya. Okey, baik. Jadi sebelum saya nak buka peluang lah tuan-tuan. Ini untuk kali pertama hanya sebagai mukadimah, gambaran saja. Sebab detailnya tu agak panjang, nanti kita lihat secara detail. Kalau ada soalan, kalau tuan-tuan nak kemukakan soalan boleh bertanyalah. Okey. Ada? Ya, tuan. Okey. Yalah, gini tuan-tuan. Kita yang melakukan tu sebab dulu orang yang dulu tu dia tak buat wasiat. Dia sebenarnya kalau kita nak esok waris kita ni tak susah tuan-tuan. Maksudnya waktu kita hidup ni kita dah siap-siap buat wasiat. Okey, baik. Apa peranan wasiat? Dan saya nak tanya tuan-tuan, apa makna wasiat yang tuan-tuan faham? Wasiat ni adalah satu hasrat kita yang hidup untuk mengagihkan harta kita kepada sama ada kepada waris kita ataupun kepada bukan waris. Walau bagaimanapun dia terikat kepada apa? Hukum faraid. Itu wasiat. Itu yang kita biasa fahamlah kan tuan-tuan. Okey, tetapi hakikatnya tuan-tuan, wasiat ni bukan setakat itu. Wasiat ni pertama, antara peranan utama dalam wasiat kita melantik wasi. Wasi ni apa? Pentadbir. Esok kita mati ni tuan-tuan, pentadbir inilah yang akan uruskan segala proses harta yang kita tinggalkan supaya harta itu dapat diagihkan kepada hak dia. Sebab harta kita mati nanti tuan-tuan bukan dia terus pada waris. Dia ada hak lain yang perlu diselesaikan. Yang tu kita kena faham tu nanti. Okey, itu peranan wasiat yang paling utama. Kebetulan Majlis Agama Islam Selangor ni dibawa enactment pentadbiran agama Islam 2003. Seksyen 5/4. Majlis Agama Islam diberi kuasa sebagai wasi kepada wasiat, diberi kuasa sebagai pentadbir kepada harta pusaka, diberi kuasa sebagai pemegang amanah kepada harta amanah. Tu Majlis Agama Islam. Dia punya power tu. Sebab tu hari ini dia mempromosikan supaya kita umat Islam buat wasiat. Supaya apa? Esok akan datang ni, kalau kita meninggal dunia tuan-tuan, dia gini, kita buat wasiat ke kita tak buat wasiat, tetap kita mati tuan-tuan. Tapi biarlah kita mati memudahkan waris-waris kita lah. Jadi, cuma tadi Tuan Haji kata hari ini betul. Apabila kita menerima harta peninggalan orang terdahulu, kita susah nak urus. Baik, kalau tuan-tuan susah nak urus, tuan-tuan boleh lantiklah wakil yang boleh menguruskan. Tuan-tuan boleh lantik peguam, tuan-tuan boleh lantik syarikat amanah untuk melaksanakan proses pembahagian harta pusaka tuan-tuan. Tapi kena cas lah. Tuan-tuan pun boleh lantik Majlis Agama Islam untuk uruskan dan sebagainya. Dan tuan-tuan pun boleh lantik individu-individu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yalah, kadang-kadang kita tak larat nak pergi sana, nak pergi sini. Sebab dulu alasan kenapa tak uruskan harta pusaka, susah. Turun naik. Betul lah. Dulu pejabat pusaka kat Kelang tingkat 1. Kena turun naik tangga. Sekarang ni dah tak ada tingkat, dia tak ada ground floor je. Tak payah turun naik. Hanya keluar masuk je. Dulu kita turun naik sebab ada tangga kan. Sekarang dia keluar masuk saja. Memang itu antara alasan lah tuan-tuan. Memang betul. Hakikatnya bagi yang tak tahu nak uruskan memang rumit.
Sebab permohonannya hari ini pun secara online. My Step nama dia, istilah dia. Dia punya sistem online dia lah. Itu untuk pembagian harta pusaka. Baik, itu peranan wasiat lah sebenarnya. Maksudnya wasiat ini dapat memberi kemudahan kepada waris kita apabila kita mati. Pertama wasiat tadi apa? Pelantik wasi. Yang kedua wasiat ni sebenarnya untuk apa? Nak jana pahala kita ni. Sebab dalam wasiat boleh tak kita letak, kita mewakafkan sebahagian harta kita? Boleh. Waktu kita hidup kita nak wakaf kedekut tuan-tuan. Betul? Sayang. Alah, aku ada duit 100,000 ni, kalau nak wakafkan waktu hidup, alamak sayang pula. Nanti tak beranak-beranak. Kan kalau duduk dalam ASB contoh kan tuan. Kalau kita letak beranak kan dapatlah kita punya hasil. Susah, kedekut sikit nak wakaf kan. Tapi kalau kita mati benda tu kita dah tulis dalam wasiat, kita mewakafkan. Terlaksana tak? Terlaksana. Dapat tak pahala selepas kita mati? Dapat. Itu yang dikatakan menjana pahala selepas kita mati. Kena tulis dalam wasiat. Yang kedua, apa dia? Kita boleh dengan wasiat kita boleh memberi harta kita kepada bukan waris. Contoh siapa? Anak angkat. Kalau kita ada anak angkat, kita nak beri dia harta pusaka kita, tuan-tuan kena buat wasiat, tulis dalam wasiat. Kalau tuan-tuan tak buat wasiat, tuan-tuan hanya pesan-pesan secara mulut saja, minta maaflah tuan-tuan. Walaupun anak angkat itulah yang jaga kita sampai kita mati tuan-tuan. Anak sendiri tak jaga. Anak angkat kita ni lah yang jaga. Esok kita mati, dia 1 sen pun tak dapat ikut undang-undang. Tapi kalau tuan-tuan masukkan dalam wasiat, insya-Allah dia akan dapat maksima 1/3 daripada harta kita. Itu peranan wasiat. Yang ketiga, yang keempat, antaranya yang kelima, peranan wasiat adalah untuk menjaga, untuk melantik penjaga kepada, kalau waris kita ni waris yang bawah umur, siapa yang nak jaga hartanya nanti, yang tu boleh diletakkan dalam wasiat lah. Itu dia punya peranan wasiat. Baik. InsyaAllah. Ada soalan? Berapa minit lagi? 2 minit lagi. Ada soalan? Tak ada? Okey. Kalau tak ada, satu wasiat, satu lagi hibah. Hibah ni apa tuan-tuan? Hibah yang majlis menawarkan perkhidmatan hibah, iaitu suatu bentuk dokumen penulisan yang mana kita menyerahkan harta kita kepada yang kita kendaki waktu kita hidup. Tapi dalam waktu yang sama, selagi mana kita hidup, kita sebagai pemegang amanah. Jadi dengan hibah ni pula tuan-tuan nanti, jadi anak-anak dah tak payah nak gaduh. Kalau kita meninggal dunia, pembahagian pusaka berdasarkan kepada hibah yang kita tulis tadi. Jadi kalau hibah yang kita tulis tadi, anak-anak kita lelaki ke perempuan, pembahagian sama rata, boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Kalau tak ada hibah, dia kena kembali kepada hukum faraid ataupun pembahagian secara muafakat, takharruj, pembahagian secara muafakat. Itu antara bentuk lah yang dikatakan hibah dan juga wasiat. Jadi hakikatnya tuan-tuan, pusaka ini ataupun miras pusaka ini berlaku selepas kematian. Wasiat ini dia lebih kepada instrumen untuk merancang harta sewaktu kita hidup. Dengan cara wasiat, dengan cara hibah. Jadi kena faham kat situlah, wasiat sebelum hidup, waktu kita hidup, dan pusaka dia akan berjalan selepas kita mati. Kalau tak mati tak disebut pusaka lah. Okey, itulah dia punya situasi, dia punya keadaan. Untuk Majlis Agama Islam hari ini, dia menawarkan perkhidmatan penulisan wasiat dan hibah ni secara atas talian. Maksudnya apa? Secara online. Tuan-tuan kalau pergi pejabat Majlis Agama Islam bahagian Baitul Mal, tuan-tuan nak buat penulisan wasiat, dulu ambil borang, isi apa semua, buat balik, apa dokumen yang diperlukan, lepas tu kena hantar balik itu ini semua sebagainya. Sekarang dah tak perlu pergi pejabat. Tuan-tuan boleh melayari laman sesawang dalam sistem yang diperkenalkan. Sebab kalau tuan-tuan pergi pejabat pun dia akan bukakan sistem, buat secara sistem.
ataupun tuan-tuan boleh berjumpa dengan wakil-wakil yang dilantik oleh Majlis Agama Islam. Untuk fee penulisan wasiat 300. Untuk fee penulisan hibah 300. Tuan-tuan pergi pejabat harganya pun 300. Tuan-tuan pergi jumpa wakilnya pun harganya 300. Itu je lah. Yang dalam pamphlet tu pun ada sebutlah kan. Itu dia punya bentuknya lah. Baik, insyaAllah. Jadi memandangkan dah azan, rasanya soalan pun tak ada. InsyaAllah pada akan datang saya akan sediakan. Biasanya bab faraid ni, tempat-tempat saya beri kuliah memang saya akan sediakan nota lah. Supaya tuan-tuan tak tertidur. Sebab memang faraid ni kalau tak ada ni memang susah nak faham. So, kalau nanti boleh buat balik, tuan-tuan boleh baca insyaAllah. Itu je. Kalau tuan-tuan nak beli kitab macam ni mungkin tak terbaca lah. Kita buat nota-nota ringkas saja insyaAllah. Baik, rasanya cukup sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini dapat memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Untuk kita, orang kata sekurang-kurangnya kita merancanglah. Kita dapat celik pusaka, dapat celik bagaimana nak menguruskan harta kita waktu kita hidup untuk memberi kemudahan kepada waris-waris yang suatu hari nanti kita akan tinggalkan. Jadi saya tutup majlis saya ini dengan sama-samalah kita membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.